Nur Syazalia binti Syarul. Saya Fakhrul Nazmi bin Ramli. Saya Nur Syahidah Umairah binti Roslan. Saya Nora Azwaraini binti Harun. Di sebuah kampung yang bahagia dahulu, tersebutlah kisah bawang putih dan bawang merah. Hajat berasal kayangan puri, hamba puteri imbas berempat, turun bermalam serata negeri. Amboi, tak ingat dengan kau menyanyi tu, boleh kenyang ah. Kau tak nampak matahari ni dah terpacak atas kepala ni. Aku dengan merah ni dah ke buluh. Kau pergi balik. Masak. Aku tak nak pergi balik. Oh, matau. Tak raja punya kain. Lain kali lah pula lagi. Biar aku jadi tergolek. Merah? Merah? Apa bising-bising ni, Mak? Engkau tanya aku apa bising-bising? Matahari tu dah terpacak atas kepala tau. Tak bangun tidur lagi. Alah, Mak ni sekenal lah kacau orang tidur. Itulah kau asyik nak membuta je. Membuta. Pagi, petang, siang, malam sama je. Kan nanti kau tu tak ada orang nak buat bini. Tak berlaki kau sampai tua. Alah, Mak ni bising je lah. Itulah kau aku cakap bising. Mak tu ada juga bangun lambat. Tapi ayah ada juga nak kahwin dengan Mak. Aku kahwin juga dengan bapa kau sebab aku jadi bini nombor 2. Bini nombor 2. Aja gila kalau kau jadi bini nombor 2. Tak hingin aku. Kemudian, Mak Kundo terserempak dengan Mak Labu yang baru sahaja pulang dari sungai. Oi Labu. Oh pandai ya kau nak curi tulang ya. Kenapa baju aku dengan si merah ni kau tak ambil basuh? Maaflah Kundo. Alah maaf. Sedap je mulut kau tu cakap maaf ya. Aku tak perasan pun ada baju kotor kau memerah kat situ Kundo. Dah jangan kau nak buat alasan. Ambil baju ni kau pergi basuh. Akak letih lah Kundo. Akak baru je balik. Nanti lepas akak makan akak pergilah. Halah. Sedih. Cakap sikit nangis. Murah sangat air mata kau tu. Kau ingat ada orang nak kesiankan kau? Ni, ambil kain baju ni. Kau pergi basuh. Jangan harap selagi tak siap kau nak balik rumah. Faham tak? Tiba-tiba, pinggan milik Mak Kundur pecah ketika Putih sedang memasak di dapur. Ai Putih, geramnya aku. Bukan nak menambah hati aku, tidak. Makin menghabiskan harta aku aja. Putih. Putih, kau ingat mentah-mentah lah rumah ni kau punya? Senang-senang kau je nak pecahkan piring aku ya. Geramnya aku kau ni Putih. Maafkan saya, makcik. Putih tak sengaja. Mata kau ni tak kat mana, ha? Mak! Mak tengok ni, Mak. Ni kan pinggan kesukaan merah ni, Mak. Putih, kau ni memang sengaja kan? Dalam banyaknya pinggan kesukaan merah juga yang kau nak pecahkan. Mentah-mentah lah ni rumah kau. Macam-macam ya kau buat. Putih! Tu ikan sana, sangkat cepat. Letak kat mana tu? Dekat sini, makcik. Sudah, tak payah nak mengada-ngada. Kau angkat ikan ni letak kat tangan kau. Alah, tak payah nak buat muka sedih kau tu. Mak aku suruh angkat tu, angkat je lah. Aduh, sakit makcik. Macam itulah, siapa suruh bercakap pinggan lagi. Setibanya waktu makan, Mak Kundur memanggil Putih kerana tiada makanan yang terhidang. Putih! Ya, makcik. Ikan goreng mana? Maaf, makcik. Tadi kan masa ambil ikan tangan saya lepas.
Sekarang ni gemuk dah makan ikan tu. Tipu. Padahal dia yang makan, dia kata gemuk pula yang makan. Bohong Tak makcik, gemuk yang makan. Kau jangan nak membohong aku je, Putih. Sini kau mari, buka aku. Oh, kau ingat kau boleh bohong aku ya? Kau ingat aku bodoh macam kau? Geramnya aku. Kau dengar sini apa yang aku nak cakap. Hari ni, dari siang sampai ke malam, sebutir nasi pun kau jangan makan. Faham tak? Faham tak? Kau faham tak apa maksud tadi? Faham ke tak? Ketika Labu sedang merawat anaknya, Putih memberitahu hasrat hatinya untuk berpindah rumah. Mama? Ya? Putih rasa kita patut pindah lah. Pindah? Yelah, sampai bila kita nak jadi hamba kat dalam rumah ni? Kita kan ada tanah kat sawah tu. Apa kata kita minta tolong Pak Kemat buat rumah kat situ? Kita ambil lah 1-2 petak tanah sawah tu. Betul juga cara kau tu, Putih. Bolehlah kita pindah daripada rumah ni. Sementara itu, Merah dan emaknya Kundur pergi bersiar-siar di pekan. Tu anak arwah Abang Sukam kan? Lah. Aku rasa ada lagi seorang anak dia yang nama Putih tu. Aku rasa tu lagi cantik. Memang betul. Ini montel sikit. Tak tahulah aku siapa. Cik Abang, apa cakap tadi ya? Oh, pandai-pandai kata orang montel Ni, nampak batu ni? Tak basah-basah masuk dalam mulut kau. Apa nak masukkan batu dalam mulut pula ni? Ingat orang pekak ke Cakap siap pandang-pandang lah. Dah lah montel. Garang pula. Takutnya. Mak! Merah-merah adalah tu. Ni dia kata merah montel, Mak. Dah. Orang ramai tak kita. Jom balik. Ni, Mak tu. Beberapa hari kemudian, Putih memberitahu emaknya tentang kejayaan perancangan mereka. Mak. Ya, Putih. Pak Kemat dah setuju dah untuk bantu kita bina rumah tepi sawah tu. Iya. Ya, Mak. Baguslah tu, Putih. Lagi cepat, lagi baik, Putih. Aku ni bukan apa, kesian dekat kau ni, Putih. Tanpa mereka sedar, Mak Kundur telah mendengar perbualan mereka lalu merancang untuk merosakkan rancangan itu. Labu. Kundur rupanya. Ada apa tu, Kundur? Aku sebenarnya kesian tengok kau ni basuh baju seorang-seorang. Tak apalah. Mai aku tolong kau Alah, tak apalah. Labu, tolong aku, Kundur. Selepas itu, Merah dan Kundur merancang cara lain bagi mendapatkan tanah sawah tersebut. Habis tu, Mak. Macam mana ni? Tak apa. Mak akan pastikan juga yang tanah sawah Mak Labu tu Mak yang dapat. Lepas tu barulah boleh kita halau si Putih dari rumah ni, Merah. Yang tu Merah setuju dengan serangan Mak. Bagus. Mak, kau gitu Merah nak kena buat semua nak kena basuh pinggan, nak kena masak, nak kena sapu sampah ni. Penatlah Mak, letih kau buat semua ni. Dah, Merah, sabar lagi. Kau ni baru je berapa hari buat kerja. Bagilah si Putih rehat sekejap. Dia kan baru meninggal mak dia. Nanti, bila kita buat macam ni, kita bolehlah pinjam kita tu biar kita dapat tanah sawah tu. Apa yang boleh tambah bertumbuh? Tu mesti kerja situ tadi. Budak ni nak kena ni. Payahlah, Mak mana boleh marah dia. Nanti kita dapat tanah sawah tu kan. Putih, ada apa tu nak? Maafkan saya makcik. Maafkan kalau saya terperanjatkan makcik. Saya terjatuhkan barang ni tadi. Tak ada. Makcik tak terperanjat pun. Makcik ingatkan kau yang jatuh tadi nak. Tak apa. Makcik tak terperanjat. Kau pergilah berehat, tidur cukup-cukup ya. Putih
Putih yang masih berasa sedih di atas kehilangan emaknya pergi ke sungai untuk melepaskan rindu. Mak, Putih rindu kan Mak? Putih rindu nak panggil nama Mak. Boleh ke Putih berkongsi Mak dengan anak-anak ikan kaloi? Terima kasih ikan kaloi. Perbuatan Putih itu telah diketahui oleh Merah, lalu Merah memberitahu emaknya. Mak! Apa kena lah si Merah ni? Macam kena kejar hantu saja. Memanjakan aku je. Mak! Mira datang dari sungai tadi. Dah tu apa masalahnya? Kenapa kau termengah-mengah ni? Cuba tenang dengan aku sekali penat. Yelah, macam ni. Pagi tadi, Merah nampak si Putih masukkan nasi dengan sayur keladi dekat dalam tepurung kelapa tu, Mak. Apa yang bodoh si Putih tu letak nasi dalam tepurung kelapa tu, Mak? Memang kau tahu dia tu bodoh. Macam ni lah, Mak. Merah Syak, dia mesti nak buat sesuatu kat makan kita ni, Mak. Lepas tu, nasi tu dia pergi bagi mak dia makan. Aja gila cerita kau ni, Merah. Memang dia gila, Mak. Ya, Mak. Memang tak syak lagi. Maksud kau, mak labung kau dah mati tu? Yelah, takkan mak pula yang dah mati. Selepas itu, Merah terus mengajak emaknya untuk melihat sendiri ikan kaloi itu. Mak, si. Sekejap. Mak. Keluarlah, Mak. Putih datang ni. Putih bawakan nasi dengan sayur keladi. Mak? Oh, Mak. Apa kau ni panggil kasar sangat? Cubalah lembut sikit. Takkanlah Putih panggil mak dia macam tu. Mak. Putih datang ni. Putih bawakan nasi dengan sayur keladi ni, Mak. Keluarlah, Mak. Tak pulang, Mak. Kau ni macam nak berisik pula. Cuba elok sikit. Yelah. Mak. Oh, Mak. Keluarlah, Mak. Putih datang ni. Putih bawakan nasi dengan sayur keladi ni, Mak. Mak. Oh, Mak. Ada ni tu kalau ni. Habis kau. Apabila mak kaloi turut hilang, Putih berasa amat sedih lalu pergi ke buaian yang dibuat oleh emaknya sambil bernyanyi. Suara siapakah yang sungguh merdu hingga mampu membuat beta seleka begini? Takkan suara Kak Ponti? Tak mungkin siang-siang begini ada hantu. Tak boleh jadi. Beta harus mencari siapakah empunya suara tersebut. Mari. Suara merdu Putih telah berjaya memikat hati putera Afdus yang sedang memburu di situ. Nanti dulu. Pencarian Putih yang dititahkan oleh putera Afdus telah diketahui oleh Mak Kundur. Amboi. Sedapnya kau duduk kat sini. Dah lah nak tak tahu malu. Ada hati nak bergatal dengan jantan. Apa yang makcik maksudkan? Saya tak faham. Memanglah kau tak faham. Sebab kau tu bodoh. Dah lah bodoh. Ada hati nak bergatal dengan anak raja. Putera raja? Dah. Sekarang aku nak kau tunjukkan dekat aku dekat mana kau main buaya tadi. Cepat. Cepat. Makcik. Sakit, makcik.
Beberapa hari kemudian, Mak Kundur pergi membawa Merah bertemu dengan putera Afdus. Ampun tuanku, patik bernama Mak Kundur dan anak patik Merah. Anak patik inilah yang tuanku ingin dengarkan dia nyanyi. Silakan. Ampun tuanku. Laju, buaiku laju, nak kahwin dengan anak raja. Apa pendapat tuanku? Sedap kan? Beta rasa ini bukan suara yang beta dengar hari tu. Tapi beta rasa suara tuan hamba boleh pergi jauh. Pergi jauh dari sini. Beta tak suka rakyat beta menipu. Jujur sekarang, adakah dia seorang sahaja anak kepada tuan hamba? Sebenarnya bukan anak patik yang ini yang tuanku dengar menyanyi. Anak patik yang seorang lagi, putih namanya. Bagi mengelakkan kemurkaan baginda, Mak Kundur pantas membawa Putih untuk bertemu dengannya. Ampun tuanku, inilah anak patik yang namanya Putih yang nyanyi hari tu. Tuanku. Baiklah, beta harap tuan hamba tidak menipu beta lagi kali ini. Putih, sila perdengarkan suara tuan hamba yang merdu itu kepada beta. Ampun tuanku. Kubayang di lautan tidak bertepian, sesekali disedarkan ombak yang mendatang. Betullah suara ini yang beta dengar hari tu. Tuan hamba, sudikah tuan hamba menerima pemberian beta ini? Terima kasih tuanku. Sama-sama. Putih, mari kita berjalan-jalan melihat kampung ini. Ketika sedang menikmati pemandangan, putera Afdus melamar Putih untuk dijadikan sebagai permaisurinya. Putih, sudikah Putih menjadi permaisuri beta? Majlis perkahwinan mereka berjalan dengan lancar meskipun Mak Kundur dan Merah masih membenci Putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kritikus Nur Syahidah Umairah binti Roslan akan memberikan kritikan teguran pada sketsa kami pada kali ini. Kritikan teguran bermaksud kritikan yang bertujuan untuk memberi peringatan serta menegur dengan cara yang baik. Saya ingin memberi kritikan teguran pada Babak, Bawang Merah dan Mak Kundur berbincang untuk merampas harta pusaka Pak Sukam daripada tangan Mak Labu dan Bawang Putih. Sedangkan Remaja Tanah Islam menyatakan bahawa pembahagian harta hendaklah mengikut hukum faraid. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 7 hingga ke 12 tentang pembahagian harta pusaka. Selain itu, kita sebagai umat Islam diharapkan untuk memakan harta anak yatim. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-10 yang bermaksud, sesungguhnya seseorang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka memasukkan api ke dalam perut mereka dan mereka juga akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala iaitu neraka. Kritikan teguran yang kedua ialah pada Babak Mak Kundur memarahi Bawang Putih kerana memecahkan pinggan secara tidak sengaja. Bawang Merah disuruh meletakkan ikan ke atas tapak tangannya sehingga menyebabkan tangannya melecur. Allah berfirman dalam surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 3 yang bermaksud, orang-orang yang mendustakan agama itulah orang-orang yang mengherdik anak-anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada anak miskin. Sekian, itu sahaja daripada saya. Baiklah, di sini saya akan meneruskan dengan kritikan pendekatan. Sebelum itu, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Nur Azrani binti Harun. Baiklah, di sini saya akan mengkritik cerita Bawang Merah dan Bawang Putih dengan berkonsepkan kepada
kritikan pendekatan. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan kritikan pendekatan? Kritikan pendekatan merupakan suatu proses ataupun cara untuk mendekati sesuatu, ataupun sebagai pendekatan ini merupakan satu usaha yang dirangka dalam aktiviti pengkajian ataupun kaedah untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Jadi di sini saya akan menggunakan konsep pendekatan, kritikan pendekatan bagi mengkritik tentang cerita bawang merah dan bawang putih. Jadi pendekatan, kritikan pendekatan terdapat beberapa jenis seperti pendekatan moral, pendekatan psikologi dan sebagainya. Jadi di sini saya akan menekankan kepada pendekatan moral. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan pendekatan moral? Pendekatan moral di sini membawa maksud ada terlibatnya unsur nilai-nilai moral dan keagamaan. Baiklah, di sini frame kritik akan berfokus kepada perilaku watak yang ditampilkan oleh pengarang. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang contoh yang terdapat dalam kritikan pendekatan moral yang berkaitan dengan cerita bawang merah dan bawang putih. Cerita bawang merah dan bawang putih telah menunjukkan berbagai sikap, berbagai pengajaran yang boleh kita dapati daripada cerita tersebut. Jadi antara nilai yang saya dapati daripada cerita tersebut adalah bawang putih merupakan watak yang sangat mengamalkan nilai kesabaran yang tinggi dalam hidupnya, di mana meskipun mak kondo iaitu mak tirinya dan bawang putih dan bawang merah yang merupakan adik-beradik dirinya selalu bersikap tidak baik, selalu bersikap jahat, selalu menyuruhnya melakukan kerja-kerja rumah tanpa rehat. Namun bawang putih sentiasa bersabar terhadap mereka dan sentiasa menuruti perintah mereka. Di sini kita boleh mengambil sikap nilai moral itu, iaitu mengamalkan sifat sabar dalam diri meskipun kita dilakukan sebegitu rupa. Itu merupakan contoh pendekatan moral yang pertama. Contoh pendekatan moral yang kedua ialah yang terdapat dalam cerita bawang merah dan bawang putih. Watak mak kondo dan bawang merah yang sentiasa berkelakuan tidak baik kepada mak labu dan bawang putih, mereka sentiasa watak yang mereka bawakan itu, tampilkan itu sentiasa menunjukkan sikap yang tidak baik, sentiasa menunjukkan perangai yang negatif, lalu menunjukkan keterampilan yang tidak sepatutnya ada dalam sesebuah keluarga meskipun mereka merupakan keluarga diri. Jadi sepatutnya sifat ini tidak perlu ditonjolkan dalam sesebuah penceritaan. Namun di sini kita boleh mengambil iktibar daripada apa yang mereka lakukan, iaitu setiap perkara buruk yang kita lakukan, kita akan mendapatkan balasan setimpal dengan apa yang kita lakukan. Oleh itu, pengarang perlu, meskipun pengarang menampilkan watak yang tidak seharusnya, namun pengarang perlu menyelipkan pengajaran daripada watak-watak tersebut. Jadi, saya rasa ini merupakan antara contoh kritikan pendekatan yang terdapat dalam cerita bawang merah dan bawang putih. Saya, Nur Syazah Alia binti Syarul, akan menerangkan tentang kritikan sastra yang seterusnya, iaitu kritikan penilaian. Apakah itu kritikan penilaian? Kritikan penilaian ialah pengkritik akan melihat adakah sesebuah karya sastra itu bermutu atau sebaliknya, serta apakah isi atau mesej yang hendak disampaikan oleh pengarang. Sebelum membuat sesuatu justifikasi, seseorang pengkritik sewajarnya bijaksana, adil dan saksama serta dapat mengemukakan hujah yang kuat. Pemberian hujah ketika mengkritik adalah untuk memperlihat keadilan dan mengelakkan sikap berat sebelah terhadap sesebuah karya. Antara situasi yang dinilai dapat memberikan mesej kepada penonton adalah ketika watak mak kondo mengejutkan merah bangun daripada tidur di siang hari. Mesej yang hendak disampaikan oleh pengarang ialah kita sewajarnya menghidupkan pagi dengan perkara yang berfaedah dan bukannya tidur. Hal ini dikatakan demikian kerana di dalam Islam, Nabi SAW amat menitik beratkan mengenai pengurusan masa, lebih-lebih lagi di awal pagi dengan melakukan amalan seperti berzikir ataupun keluar bekerja. Berdasarkan hadis riwayat Al-Tirmizi 585 daripada Jabirah bin Samurah radhiyallahu anhu,
yang bermaksud adalah Nabi SAW apabila selesai solat fajar, baginda duduk di tempat solatnya sehingga matahari terbit. Bukan itu sahaja, dalam kitab Faths Al-Bari telah disebutkan bahawa rezeki itu dibahagi-bahagikan selepas solat subuh dan amalan-amalan diangkat di penghujung waktu siang. Oleh yang demikian, tindakan pengarang untuk mengetengahkan mesej ini ialah tepat kerana ia amat sinonim dengan masyarakat kini yang sudah terbiasa melakukan perbuatan tersebut. Justru, mereka dapat menjadikan situasi yang ditunjukkan itu sebagai satu pengajaran dalam kehidupan. Saya Fakhrul Nazmi Ramli sebagai kritikus Nazmi akan menerangkan berkenaan kritikan saranan yang terdapat dalam kisah bawang putih dan bawang merah. Sebelum itu, kita tahu dahulu apa itu kritikan saranan. Maksud kritikan saranan ialah cadangan sesuatu perkara dalam sesebuah karya sastra untuk dimantapkan. Pengkritik akan mencadangkan kepada pengarang dalam melakukan penambahbaikan terhadap karya yang telah dihasilkan. Misalnya, pengkritik akan memberikan cadangan terhadap usaha memantapkan pemikiran, persoalan, tema, teknik penceritaan dan watak perwatakan dalam sesebuah karya sastra itu. Kritikan saranan bagi teknik penceritaan yang terdapat dalam cerita ini adalah pada babak Kundo dan Merah menjadi jahat. Antara babaknya di mana Kundo membunuh Labu dengan niat jahat, iaitu untuk mendapatkan tanah. Perbuatan ini juga menunjukkan sifat tamak Kundo yang sanggup membunuh Labu demi mengawal harta. Baiklah, saranan saya di sini, walaupun seseorang itu mempunyai sifat tamak ataupun dia seorang yang jahat, namun janganlah dia tergamak untuk membunuh seseorang. Jadi saranan saya, mungkin Labu, dalam cerita ini Labu boleh meninggal secara sendiri, mungkin sakit atau sebagainya, supaya tidak menunjukkan sikap negatif yang boleh memberi kesan kepada penonton, terutamanya penonton muda. Seterusnya, pada babak Kundo menyuruh Putih untuk meletakkan ikan yang baru digoreng di atas tangan Putih. Perbuatan ini juga jelas menunjukkan sikap tidak berperi kemanusiaan dan tidak berhati perut yang dipamerkan oleh Kundo. Baiklah, saranan saya, mungkin cerita ini disaksikan atau ditonton oleh semua lapisan umur. Jadi mereka yang muda mungkin akan terikut perbuatan jahat itu dan memberi kesan kepada hidup mereka. Saranan saya, mungkin perbuatan ini tidak dipamerkan dalam cerita ini, mungkin digantikan dengan lebih banyak jalan-jalan murni supaya dapat memberi pengajaran kepada penonton. Seterusnya, kritikan saranan pada watak dan perwatakan dalam karya ini, saya dapat lihat pada watak Putera Afdus. Saranan saya supaya putera ini lebih tegas dalam menghukum Kundo dan Merah atas perbuatan mereka menipu dan juga layanan mereka terhadap Putih sebelum ini. Seterusnya, yang saya dapat sarankan pada watak Merah, supaya Merah mempunyai sedikit sifat serba salah atas kelakuannya, supaya wujud dua perasaan kontra, di mana ibunya iaitu Mak Kundo menyuruh dia berbuat jahat, sedangkan dia sendiri mempunyai sedikit perasaan serba salah terhadap Putih. Jadi dia akan rasa sama ada nak ikut cakap ibunya ataupun mengikut perasaannya. Begitu supaya jalan cerita lebih menarik. Akhir sekali, saranan saya agar pengarang menambah baik jalan cerita supaya dapat memberi kesan dan pengajaran yang mendalam kepada penonton. Contohnya, watak Mak Kundo dan juga Merah, mereka terus berdendam dengan Putih dan Putera Raja setelah mereka berkahwin. Mungkin mereka terus menggugat kebahagiaan dan juga cuba menjatuhkan Putih dan mengancam kedudukan Putera Raja.